A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma dini wasaddiqni, ya Allah bantulah kami mengingatmu, bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadah kami ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Salam habah diucapkan pada pagi hari Khamis 28 Rabiul Akhir 1446 Hijrah bersamaan 31 Oktober 2024. Semoga kita semua berkasih sayang sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas taufik hidayah, inayah dan iradah Allah berserta limpahan kasih sayangnya atas takdir dan takdirnya. Dihimpunkan lagi kita dalam kuliah duha dengan pengajian berkitab hadis qudsi bersama yang dihormati Al-Fadil Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamarul Zaman atas jemputan yang berusaha barisan pihak pengurusan Pertubuhan Gembanur Iman di bawah pimpinan yang dikasihi Bunda Hajah Nur Akia binti Mat Pia. Tak dilupakan yang dialu-alukan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Diingatkan para hadirin yang dirahmati Allah sekalian menjaga mic dan kamera. Sekiranya ingin membuka kamera, pastikan berada dalam keadaan yang menutup aurat agar tidak mengganggu konsentrasi dan juga kelancaran majlis, insya-Allah. Baiklah, kita mulakan pengajian pagi ini dengan bacaan Ummul Quran pimpinan Al-Fadil Ustaz yang disegani, lalu seterusnya mulakan halaqah ilmu kita pada pagi yang berbahagia ini. Falyatafaddal mashkura ya Al-Fadil Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa 'idna min syarri nafsina. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah Taala izinkan kepada kita pada pagi ini. Sekali lagi dapat bertemu dan sekali lagi Allah Ta'ala memilih kita untuk berada di dalam majlis ilmu. Maka semoga Allah lah yang memberikan keberkatan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah untuk pagi ini kita akan sambung membaca kitab Hadis Kursi. Betul kan? Hadis Kursi pagi ini. Dan kita akan menyambung muka surat berapa? Kita menyambung surat apa? Kak Irma ingat ada catatan tak? Kita dah masuk bab baru ke kita dah selesai dah? Bab melihat Allah. Yang hari tu kita last yang saya masuk lah kan Ustaz, yang kitab melihat Allah kan? Kita melihat Allah tu dah selesai ke? Dah habis dah hadis kedua tu? Dah ke belum? Dah rasanya kan? Dah nak masuk yang kitab kebaikan dan akhlak mulia. Sebab kan last week tak ada diskusi tak ada. Betul. Itulah tu. Okey, kalau macam tu kita masuklah kitab kebaikan dan berakhlak mulia. Kitab kebaikan dan berakhlak mulia. Okey, kita tengok hadis yang pertama muka surat 213. Hadis yang pertama muka surat 213. Ada sesiapa yang nak baca tak? Tak pernah kita nak baca kan? Mungkin ada yang siapa nak baca ke? Boleh ke? Ada siapa yang sudi nak baca? Tak ada pula. Tak ada yang sudi baca? Ada siapa nak baca ya? Okey, tak apalah, saya bacalah Okey, dah. Anas bin Malik radhiyallahu an telah meriwayatkan iaitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi hadhihi al-ayah, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda pada ayat ini, iaitu daripada firman Allah melalui surah Al-Mudassir, huwa ahlul taqwa wa ahlul maghfirah, iaitu kata Allah, dialah ahli ketakwaan dan dialah ahli pengampunan.
qala Allah azza wa jalla, maka kata Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman, ana ahlun an uttaqa faman taqani falam yaj'al ma'i ilahan fa ana ahlun an aghfiralah. Sesiapa yang bertakwa kepadaku lalu dia tidak menjadikan sembahan lain sebagai sekutu bersamaku, maka akulah Tuhan yang berhak mengampuninya. Okey. Okey, ni adalah ayat daripada surah Al-Mudassir. Okey, cuba ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita buka surah Al-Mudassir, surah yang ke-74, terus pergi kepada ayat 56. Ni adalah ayat terakhir pada surah Al-Mudassir. Okay, ini adalah ayat terakhir pada surah Al-Mudassir. Okey, surah Al-Mudassir ni adalah kalau ikut susunan, kalau tak silap saya, dia adalah wahyu yang kedua turun kepada baginda Nabi SAW selepas surah Al-Alaq. Selepas surah Al-Alaq. Surah Al-Mudassir ni, dia adalah wahyu yang turun kepada Nabi SAW selepas surah Al-Alaq. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi untuk keluar berdakwah. Sebab itu pada surah Al-Alaq kita kata itu adalah ayatul watiqah, ayat pelantikan Nabi menjadi Rasul. Tapi pada surah Al-Mudassir disebut sebagai ayatul da'wah, ayat yang Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi SAW untuk keluar berdakwah. Okay, untuk keluar berdakwah. Kalau kita tengok pada permulaan surah Al-Mudassir ni, Allah kata apa? Ya ayyuhal mudaththir, wahai Nabi SAW. Disebut Nabi ni sebagai yang berselimut lah. Ini ada banyak tafsiran lah. Antara penafsiran para ulama adalah supaya Nabi SAW ni keluar, bangun, jangan duduk dalam zon keselesaan, keluar, pergi buat kerja dakwah. Okay? Itu antaralah. Lalu Allah kata apa? Qum fa'anzir. Kamu bangun dan kamu pergi berikan peringatan kepada manusia. Ini adalah seruan dakwah. Bangun, keluar dan pergi buat kerja dakwah. Bermula ayat ini turun pada Nabi SAW, sampailah Nabi wafat, Nabi tak berhenti daripada dakwah. Tak berhenti. Tak ada istilah pencen. Maksudnya, sepanjang hayat Nabi SAW setelah penurunan ini adalah adalah menyampaikan risalah kepada umat. Sebab itu satu pelajaran yang kita boleh belajar daripada Nabi SAW. Nabi ni Nabi SAW ni sepanjang hayatnya tak pernah berhenti dakwah. Lagi berumur, lagi kuat Nabi bekerja. Lagi Nabi berumur, lagi kuat Nabi berdakwah. Dan dari satu sudut, kita nampak ini adalah satu peranan lah sebagai seorang Rasul. Dari satu sudut lagi, sifat manusiawi, memang itu keadaan manusia. Macam tubuh badan kita ni kan. Kalau kita tak buat latihan bebanan, otot kita ni dia akan jadi lemah. Otot-otot tubuh kita akan jadi lemah. Badan kita akan jadi lemah. Jadi kita kena sentiasa ada dipanggil resistant training kan. Latihan tubuh badan ni, kekuatan badan ni, supaya lutut kita kuat, otot kuat, peha kuat dan segalanya lah. Itu latihan, bukan nak suruh jadi sadar kan, tidak, tapi adalah untuk buat latihan beban. Samalah juga dengan minda kita, akal manusia ni, dia tak boleh berhenti, dia mesti kena ada sentiasa latihan, membaca, menganalisis, kemudian berfikir, menjadikan fikiran manusia ni dia tak kena Alzheimer tu, dia tak kena penyakit nyanyuk. Dan itu yang Nabi tunjukkan kepada kita. Dan kita boleh tengoklah tokoh-tokoh dunia, bahkan negarawan-negarawan kita pun ada yang dah berumur tapi perkataan yang keluar kadang-kadang masih lagi tajam, cara berfikir tajam, ucapan-ucapan tuntas. Sebab apa? Sebab dengan pengalaman yang dia ada,
dan masih lagi dia menggunakan akal, berfikir, menganalisis, menjadikan itu satu kemampuan kebolehan yang kita tak boleh pertikaikan. Dan itu yang Allah Ta'ala tunjuk melalui ayat ini. Allah Ta'ala kata, Qum fa'anzir. Muhammad, kamu bangun dan pergi buat kerja dakwah. Dan Nabi tak pernah berhenti daripada dakwah sehinggalah baginda Nabi SAW wafat. Lalu Allah Ta'ala kata, wa rabbaka fakabbir. Dan kamu agungkanlah Tuhanmu. Sebab bila buat kerja dakwah ni, kadang-kadang membawa masyarakat kepada kita, bukan membawa masyarakat kepada Allah Ta'ala. Ini pesan yang selalu kena ingat. Okay? Kita bukan nak jadi pendakwa yang popular. Kita bukan melakukan kerja dakwah ni sebab kita nak populariti, nak orang datang kepada kita. Tak. Tapi adalah untuk membesarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So itu satu pelajaran yang penting kepada setiap pendakwa. Pendakwa ni bukan ustaz ya, siapa sahaja pun adalah membawa masyarakat kepada Allah. Kenalkan masyarakat kepada Allah. Bawa masyarakat besarkan Allah. Sebab itu ibu-ibu, kalau kita tengok pada juzuk 29, juzuk 29, dari Allah Ta'ala memulakan juzuk 29 itu dengan surah Al-Mu'. Al-Mu' adalah surah pertama di juzuk 29. Kalau juzuk 30, surah pertama dia An-Naba kan. Setiap juzuk ni dia ada tema-tema dia. Okay? Juzuk 29, tema dia adalah tema dakwah. Sebab itu dalam surah Al-Mu' tu ada surah Nuh, ada surah Jin, dan surah-surah yang lain kan. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala memulakan juzuk 29 dengan surah Al-Mu'. Sebab Allah nak bagi tahu. Surah ni adalah berkaitan tentang dakwah. Tapi mesej dakwah adalah membesarkan Allah Ta'ala. Membawa masyarakat besarkan Allah. Bawa masyarakat kenal kepada Allah Ta'ala. Wa rabbaka fakabbir. Okey, kemudian kita tengok ayat yang keempat. Okey. Wa thiyabaka fatahhir. Dan kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan pakaianmu bersihkanlah. Ini ada maksud hakiki dan dia ada maksud majazi. Okay. Maksudnya kalau maksud hakiki, bersihkan pakaian kamu dan dirikanlah salat. Bersih daripada najis, dirikan salat di waktu malam ni. Tapi kalau dari sudut majazi, iaitu bersihkan dekat sini adalah seorang pendakwah, dia kena bersihkan diri dia daripada sifat-sifat mazmumah. Dia kena bersihkan dirinya daripada unsur-unsur yang menyebabkan masyarakat tersalah faham. Jangan dia kata, saya pendakwa, saya pun manusia. Ya, saya tahu awak manusia. Tak ada orang tahu pun yang awak tu jin ke. Tak ada orang ingat dia jin pun. Tak ada pun. Semua orang tahu pendakwa ni semua manusia. Tapi kita kena jaga diri kita ni, jangan buat sesuatu yang orang rasa, kalau ustaz buat, kita boleh buat lah. Saya bagi contoh ada ustaz yang merokok. Contohlah, merokok ni haram. Jadi dia pun kata, ustaz ni kata, saya ni manusia juga kadang-kadang. Jangan tuan-tuan sebab perbuatan kita ni akan jadi contoh pada masyarakat. Nanti masyarakat kata apa? Ustaz tu merokok lah. Okay. Jadi Allah Ta'ala sebut ni pada Nabi SAW ni. Dan kepada semua yang nak menjadi warasatul anbiya ni, pewaris-pewaris Nabi ni. Dan dia bukan sekadar menyampaikan dakwah, melakukan kerja Nabi, tapi dia kena melakukan kerja Nabi seperti Nabi. Kena teladan daripada Nabi SAW. Buang sifat-sifat mazmumah dia. Sebab itu Allah kata, wa thiyabaka fatahhir. Buang sifat-sifat ketamakan dia. Mesti ada keinginan, keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu perkara yang sangat-sangat penting. Kalau tak penting, Allah tak highlightkan ayat ni kepada baginda Nabi SAW. Okey. Baik, kemudian Allah Ta'ala kata apa? Wa rujza fahjur. Dan kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan perbuatan dosa itu tinggalkanlah. Perbuatan dosa itu maka kamu tinggalkanlah. Wala tamnun tastakthir, kata Allah. Dan janganlah kamu memperolehi balasan yang lebih banyak. Ayat ni sebenarnya nak tunjukkan kepada kita
Kita kata dalam kerja dakwah ni jangan ingat kita ni dah buat macam-macam dah. Jangan kita saya dah buat macam-macam dah, kerja dakwah ni saya dah online saya dah buat, offline saya dah buat, saya dah begitu. Memang habislah. Tak, kita sentiasa rasa tak pernah rasa puas dalam melakukan perkara-perkara kebaikan. Okey. Kenapa saya nak sentuh benda ni, ibu-ibu yang dirahmati Allah? Sebab kan ini adalah bab yang kita bincang dalam hadis tadi kan. Bab berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan. Dalam buat kebaikan ni jangan dihitung-hitung lah. Saya dah buat tu dah. Saya dah buat ni dah. Kita rasa nanti ada rasa cukup, memadai dah. Jangan. Kita sentiasa rasa banyak lagi benda tak buat. Banyak lagi benda tak buat. Sentiasa usaha untuk buat yang lebih baik. Iaitu ialah yang dituntut. Okey. Baik, sekarang Kak Irma kita turun sampai ke ayat bawah sekali. Kita tengok pada ayat bawah sekali. Okey, pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, dalam ayat ini Allah kata apa? Huwa ahlul taqwa. Okey, iaitu Allah lah Tuhan yang ahlu taqwa. Ahlu taqwa dekat sini kalau kita terjemah tiadalah mereka dapat beringat melainkan jika dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Dialah Tuhan yang berhak dipatuhi perintahnya. Yang itu masuk ahlu taqwa. Maksudnya okey, taqwa ni dia adalah satu perbuatan. Satu perbuatan, selalu kita sebut takwa lah kan. Tapi takwa ni adalah satu perbuatan yang kita sebut sebagai wiqayah. Itu daripada perkataan wiqayah. Berhati-hati, berjaga-jaga. Berhati-hati macam mana? Buat apa yang Allah perintah dan meninggalkan apa yang Allah larang. Benda ni dilakukan secara konsisten. Berhati-hati dalam menelusuri kehidupan ni. Apa yang Allah perintah, buat. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Kena sentiasa berhati-hati. Wa ahlul maghfirah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala katakan, siapa yang buat perkara ni, maka akulah Tuhan yang berhak untuk mengampuni dosa-dosanya. Siapa yang melalui ni, maka Allah lah yang memberikan pengampunan. Jadi, orang yang sentiasa usaha melakukan kebaikan sepanjang hayat dia, melakukan kebaikan, berusaha sungguh-sungguh, maka Allah Ta'ala sebut, akulah orang yang selayaknya Tuhan memberikan pengampunan kepada hamba-hambanya. Jadi, dalam hadis ini nak tunjukkan kepada kita, dalam kita melakukan kebaikan, bukan sekadar kita meraih pahala je, bukan sekadar kita dapat ganjaran syurga je, tapi dengan melakukan kebaikan, kita mengundang pengampunan-pengampunan daripada Allah. Boleh jadi ibu-ibu daripada pagi tadi kuliah subuh, ada bacaan Yasin mungkin, ada tazkirah, sambung pula tazkirah duha hari ni kan. Sepatutnya ibu-ibu beraya kan, bukan hari ni? Tak raya. Kan? Tapi kita duduk dalam kelas, mudah-mudahan ada sejam, 2 jam yang kita peruntukkan hari-hari ni, di samping dapat ilmu, menjadi manfaat, membantu kita menambah iman dan amal saleh, mudah-mudahan ia juga mengundang pengampunan-pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengundang pengampunan daripada Allah. Iaitulah yang dimasukkan sebagai huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Kamu melakukan amal saleh, ketakwaan ni, berhati-hati ni dalam kehidupan ni, melakukan perintah Allah, maka Allah lah Tuhan yang berhak memberikan pengampunan kepada hamba-hambanya. Okey, ini pembuka kepada hadis dalam bab ni lah, menggalakkan kita melakukan amal saleh untuk mengundang pengampunan Allah. Tuan-tuan tahu tak kenapa? Sebab dalam kehidupan ni, dalam perhambaan kita kepada Allah, ibadah yang paling terbaik, ibadah yang paling disukai oleh Allah Ta'ala itu adalah taubat. Adalah memohon pengampunan Allah. Sebab dalam sistem perhambaan, bila seseorang hamba tu bertaubat kepada Allah, memohon pengampunan kepada Allah, itulah titik yang paling rendah dalam perhambaan. Sebab bila kita bertaubat, berarti apa? Kita sedang menyerahkan segalanya kepada Allah. Kita sedang mengakui segala kelemahan kita di sisi Allah Ta'ala. Yang itulah yang akan mengangkat darjat manusia tinggi di sisi Allah. Ada satu hadis riwayat Abu Daud, hadis ni lemah.
Tapi boleh kita sebutkan sebagai kita sebut sebagai galakan, motivasi kepada kita. Targhib wa tarhib. Iaitu kata Nabi SAW, man lazimal istighfar. Siapa yang sentiasa melazimi istighfar, ja'alallahu, maka Allah Ta'ala akan jadikan kepadanya kulli dhikin makhraja. Pada setiap kesusahan hidup, Allah berikan jalan keluar. Wa min hammin faraja, dan pada setiap kebimbangan hati dia, Allah Ta'ala datangkan kelapangan jiwa. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah Ta'ala akan berikan kepadanya rezeki yang tidak disangka-sangka. Okey. Kerana apa? Kerana istighfar. Okey. Sebab itu kalau kita tengok dalam perbuatan Nabi, dalam riwayat Thauban, Nabi SAW ni, dia beristighfar waktu bila ibu? Nabi ni. Kalau Thauban kata, Nabi SAW ni istighfar selepas salat. Habis dia salat, Nabi istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kenapa Nabi istighfar lepas salat? Sedangkan tadi Nabi ni beribadah, ni salat kan ibadah. Baru saja bermunajat kepada Allah, baru je mengabdikan diri pada Allah. Tapi Nabi istighfar. Sebab nak bagi tahu, istighfar tu bukan sekadar kita bermaksiat lalu beristighfar. Itu hanya sebahagian saja. Tapi istighfar itu adalah pengabdian. Pengakuan kelemahan kita, pengakuan kekurangan kita, meletakkan diri kita rendah sangat di sisi Allah. Dan itulah yang mengangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, orang yang melakukan kebaikan ni, dia buat apa yang Allah perintah, tinggal apa yang Allah larang, kan itu pengabdian. Kan? Allah suruh dia buat, dia buat. Allah suruh dia tinggal, dia tinggal. Itu kan pengabdian. Maka sebab itu ganjaran dia adalah pengampunan. Jelas? Boleh? Kamera okey, kamera? Nampak teman jawab kamera? Okey, kamera? Alhamdulillah, khair Ustaz. Okey? Oh, boleh. Okey, boleh? Okey, kita tengok dekat pengajaran bawah tu . Okey, takwa kepada Allah ialah melakukan segala suruhan dan meninggalkan segala larangan. Kita baca dalam surah Ar-Rahman, Allah kata apa? Waliman khafa maqaba rabbih jannatan. Orang yang kembali kepada Allah di hari akhirat lalu dimasukkan ke dalam syurga nanti, Allah kata mereka akan dapat jannatan, akan dapat 2 syurga. Dalam surah Ar-Rahman sebut dia akan dapat 2 syurga. Kenapa dia dapat 2 syurga? Sebab satu syurga yang dia dapat, sebagai mufassirin kata apa? Satu syurga yang dia dapat adalah kerana dia buat apa yang Allah perintah. Dan satu lagi syurga yang dia dapat adalah kerana dia meninggalkan apa yang Allah larang. Selalu kita ingat ibadah itu adalah buat apa yang Allah suruh. Itu dapat pahala. Tapi kita terlupa, meninggalkan apa yang Allah larang pun adalah ibadah. Meninggalkan apa yang dilarang itu pun adalah ibadah. Okay, sebab itu pun adalah sebahagian daripada perintah kan. Allah suruh buat, kita buat. Allah larang jangan buat, kita jangan buat. Semisal dalam satu ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, Ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang telah melakukan dosa, yang melampaui batas. Ni Allah seru hamba-hamba yang melakukan dosa ni. Sayang Allah pada hamba dia. Allah kata, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa daripada Allah. Itu perintah tu. Jangan buat tu adalah perintah. Jadi Allah kata, jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Sebab pengampunan Allah itu sangat-sangat luas. Ada satu sudut-sudut yang kita tak tahu, rupa-rupanya adalah pengampunan. Saya datangkan satu contoh lah. Saya tak tahulah saya pernah sebut ke tidak. Ada satu hadis daripada Nabi SAW, riwayat Ibn Hibban. Nabi kata apa? Dalam hadis tu, Nabi kata, ni hadis sahih. Man qala man ya'wi ila firashi, siapa yang mendatangi tempat tidurnya, dia nak tidur kan, qala, lalu dia pun berzikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Kemudian dizikir lagi, wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian dizikir lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dibaca ni sahaja, Nabi kata apa? Ghufirat lahu, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya min zabadil bahar. Dosa-dosanya walaupun sebanyak buih-buih di lautan. Au akthar min zabadil bahar. Ataupun di dosanya itu lebih banyak daripada buih di lautan. Semuanya Allah ampunkan. Ni kita nak tidur kan? Tak buat apa-apa pun, nak tidur je. Tak ada kalimat istighfar pun pada zikir tu. Tapi Allah Ta'ala nak memberikan pengampunan. Itu hebat antara amalan-amalan yang diajar oleh Nabi SAW. Hadis itu sahih riwayat Ibn Hibban. Ini boleh amalkan ibu-ibu. Kalau nak cerita nak tidur pun ada amalan. Nak tidur pun ada amalan Paling tidak ada 9 amalan yang kita kena buat sebelum tidur. 5 amalan perbuatan, 4 amalan perbuatan, 5 amalan ucapan. Tapi tak payah bincang nak kena bincang lah. Nanti dah jauh perginya. Tapi kalau nak cerita banyak amalan semuanya mengundang pengampunan, mengundang jaminan, mengundang keselamatan, perlindungan dan segala macam lah. Okey. Baik. Okey, pengajaran yang kedua, orang-orang yang bertakwa sentiasa memastikan diri mereka tidak melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah. Ayat ni namanya wiqayah. At-taqwa huwal wiqayah. Wiqayah ni artinya berhati-hati, berjaga-jaga. Sentiasa berusaha tak melakukan perkara-perkara yang Allah murkai. Serta segera bertaubat apabila melakukan dosa. Sebab kita tak terlepas kan, mesti akan melakukan kesilapan dan kekurangan. Misal macam dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ni diakui oleh ulama bergenerasi-bergenerasi, berzaman-zaman, mengakui ini adalah kitab yang sahih. Kitab yang sahih selepas Al-Quran. Kitab-kitab yang sahih selepas Al-Quran. Tapi ada juga ulama-ulama yang besar seperti Daruqutni, ada seorang ulama hadis besar namanya Daruqutni. Dia mengkritik, dia kata di dalam Sahih Bukhari juga ada hadis-hadis yang ada kelemahan dia. Tapi ulama tak melihat itu sebagai kelemahan. Ulama kata apa? Itulah yang mengangkat kitab Sahih Bukhari tu. Kerana apa? Sebab bila ada kekurangan di dalam Sahih Bukhari, itulah menunjukkan sifat manusia. Sebab manusia buat salah kan? Kalau perfect sangat itu bukan manusia. Kalau terlalu perfect itu bukan manusia. Ada kekurangan, itulah manusia. Jadi melakukan kesilapan ni, itu adalah lumrah kita. Tetapi Nabi ajar, bila melakukan kesilapan, segeralah bertaubat. Jangan seperti iblis kan. Dia tahu dia buat salah, namun tak mengaku salah. Bahkan menyalahkan orang lain. Ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Bila dia kata, ya saya tahu saya salah. Tapi bukan saya yang buat salah. Ni sebab si manusia ni, si Adam ni. Aku lebih baik daripada Adam. Itu benda yang kita kena belajarlah daripada perangai iblis. Okey. Baik. Kemudian yang ketiga, syirik ialah dosa terbesar yang menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka serta tidak mendapatkan pengampunan kepada Allah. Syirik ni dia tak akan dapat pengampunan kalau dia mati dalam kesyirikan. Tapi kalau sepanjang hayat dia mungkin dia syirik, lalu dia bertaubat, itu Allah ampuni. Allah terima. Jangan dia mati dalam kesyirikan. Yang itu tak diampunkan. Jangan tersalah faham. Kita tengok, dia dosa syirik tak diampunkan. Jadi dalam kehidupan ni mungkin dia pernah syirik. Habis kalau dia bertaubat macam mana? Dapat ampunan. Dapat pengampunan. Yang mati kesyirikan tu yang Allah Ta'ala tak ampunkan. Sebab itu kalau kita tengok di satu hadis Nabi SAW, Nabi SAW kata apa? Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala sendiri berfirman. Kata Allah, ya bana Adam, wahai manusia, innaka law ataitani, kalaulah engkau datangi kepada aku di hari akhirat nanti, biqurabil ardi khataya, iaitu dengan membawa dosa sebesar bumi sekalipun. Bawa. Kamu tanggung bawa macam-macam kesalahan. Datang kepada aku di hari akhirat membawa dosa sebanyak bumi. Thumma laqitani, kata Allah. Maka aku akan datang bertemu dengan kamu, minta maaf.
thumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Kemudian engkau datang bertemu dengan aku tu dalam keadaan tidak pernah mensyirikkan aku. La ataituka, kata Allah. Aku akan datang kepada kau wahai manusia bi qurabiha maghfirah. Dengan membawa pengampunan pun sebesar bumi juga. Ini Allah Ta'ala. Sebab itu, bab syirik ni adalah perkara yang paling Allah Ta'ala tak suka. Sebab ini adalah kita istilah dalam bahasa mudah kita. Ini adalah perkara yang Allah pantang. Pantang. Kalau dalam bahasa mudahnya, kalau seorang wanita tu dia pantang, tak suka dimadukan, macam itulah dengan Allah Ta'ala. Dia tak suka untuk disekutukan. Tak suka disekutukan. Itu pantang dia. Sebab itu Allah Ta'ala sebut di dalam hadis kalau kita beramal, lalu kita syirikkan Allah Ta'ala, memang Allah Ta'ala tak suka. Syirik dekat dalam beramal tu artinya riya. Sebab ibadah yang kita patut lakukan adalah kerana Allah. Tapi sekarang kamu beribadah, kamu lakukan adalah kerana manusia. Maka Allah Ta'ala tak suka. Maka amal-amal itu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Nabi apa? Ana aghna syuraka anisyir, kata Allah. Sesungguhnya aku tak perlukan kepada sesuatu untuk disekutukan. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi. Siapa yang mensyirikkan aku di dalam ibadah dengan sesuatu selain daripada aku, taraktuhu wa syirkah. Allah Ta'ala bagi ancaman. Kamu aku tinggalkan dengan sembahan kamu. Kamu beramal kerana manusia kan? Kamu nak claim pahala, minta pada dia, jangan minta pada aku. Itu perkara yang Allah Ta'ala tak suka, pantang lah. Jadi, dosa-dosa ni Allah Ta'ala ampuni. Cuma jangan mati di dalam kesyirikan. Okay? Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekarang, kita pergi hadis yang kedua. Masa kan? Kita pergi hadis yang kedua. Okay, ada soalan dulu ke? Boleh? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Macam mana soalan? Kak Intan silakan. Tadi kan Ustaz kata Allah tak nak kita macam ibaratkan macam sekutukan dia macam ala-ala adik madukan macam tu lah kan. Tapi kita tak boleh kata Allah tu cemburu. Boleh ke kita kata Allah cemburu? Saya pun tak pasti nak kata macam tu dia bukan cemburu dah, dia perkara yang tak disukai sebab ni dalam hal kesyirikan kan. Sebab Allah Ta'ala tu dia maha sempurna dan dia tak perlu sesuatu untuk disekutukan. Manusia ni dia perlukan sesuatu untuk dia jadi sempurna. Dulu kan saya sebut, anak kecil dia tak sempurna, jadi dia berhajat pada orang tua. Dah besar dia rasa dia dah dewasa dah, tapi dia berhajat kepada pasangan hidup. Nanti dia dah berkahwin, dia berhajat pada anak-anak. Dia berhajat ada cucu kan, dia berhajat ada menantu. Kenapa manusia berhajat pada sesuatu? Sebab dia tak sempurna. Dia perlukan sesuatu untuk sempurna. Jadi Allah Ta'ala ni dia dah paling sempurna, dia dah cukup sempurna. Maka dia tak berhajat pada sesuatu. Tapi bila hamba tu meletakkan Allah berhajat pada sesuatu, yang itu yang Allah tak suka. Dia bukan cemburu dah, dia tak suka, dia benci perbuatan tersebut. Cuma saya mungkin dari sudut word kot kalimah-kalimah ni tak bermasalah lah untuk sebut. Tapi dari sudut maksud, perkara tu memang tak disukai oleh Allah Ta'ala. Sebab itu Allah ancam pada sesiapa yang menyekutukan Allah Ta'ala. Sebab bila kita sekutukan sesuatu, sekutu ni maksudnya dia ni tak komplit. Kita kena komplitkan dengan satu yang lain. Baru ngam. Itu maksud sekutu kan. Cuma dalam bahasa agama ni kita sebut syirik ni macam kita tahu lah meminta selain daripada Allah. Tapi dalam bahasa kita berhajat pada dia. Tapi ada benda dia tak boleh tunaikan. Jadi saya kena berhajat kepada benda yang lain. Saya kena minta tolong pada yang lain. Yang itu perbuatan yang Allah tak suka. Sebab dia dah sempurna. Kata cemburu tu saya rasa bukan tak boleh, dia tak tepat lah. Dia tak tepat. Okay? Yang tepatnya Allah Ta'ala tak suka. Okay. Boleh Kak? Harap menjawab. Kalau tak Ustaz, jadi maknanya maknanya kan Ustaz, kalau macam kita terlalu kecewa, kalau macam kita tak dapat sesuatu daripada makhluk tu, maknanya kita dah menghampiri kepada kita tak percaya dengan apa yang Allah
bagi kat kita lah betulnya Okey, kan. ada Patutnya beza kan. lah, ada beza lah di situ. Kita berhajat kepada manusia ni pada sesuatu tu, itu biasalah, lumrah. Tapi jangan sampai kita menafikan yang Allah Ta'ala yang menentukan segalanya. Benda ni kita dah pernah bincang dalam hadis kursi yang awal-awal dulu berkaitan tentang membenci masa. Ada awal-awal tu dulu. Bab tauhid. Okay, contoh okay, cuba tengok dalam okay, hadis yang ke-9 muka surat 23 tu. Okay, hadis 29 muka surat 23. Okay, yang mana Allah kata apa? Yu'zini ibnu Adam. Allah Ta'ala kata anak Adam ni dia menyakiti aku. Pelik pula kan, macam mana anak Adam ni menyakiti Allah? Allah kan Rabbul Alamin. Lalu Allah kata, ya subbud dahar, dengan dia mencela masa. Wa ana dahar, sedangkan aku itu adalah masa. Allah bukan masa, Allah Tuhan yang menciptakan masa. Tapi orang Arab dahulu, kalau mereka ni mengalami apa-apa situasi yang mereka tak suka, mereka akan cela masa. Contohlah kalau dalam bahasa kita lah kalaulah, itu bahasa orang Melayu, kalaulah saya ni lambat sikit, mesti selamat. Kalaulah, itu maksudnya perkataan yang kita kata kita meyakini Allah Ta'ala ni mencipta segalanya, menentukan segalanya. Tapi tiba-tiba kita kata, kalau saya lewat sikit mesti tak kena. Tak. Tak. Lewat ke, awal ke, awal tetap kena. Sebab itu adalah kehendak daripada Allah Ta'ala. Perbuatan tu Allah tak suka. Okey, kita tengok kat belakang tu kita ada bincang dulu. Kalau ibu-ibu tengok dekat belakang tu, muka surat 24, ada pengajaran dekat situ. Ni saya nak menjawab soalan Kak Irma. Tengok. Dia kata apa? Masyarakat Arab pada zaman jahiliah sentiasa menisbahkan masa kepada sesuatu perkara yang tidak baik dan tidak disukai oleh mereka. Kalau dia turun daripada tahta, dia kata sebab masa. Kalau dia naik tahta pun masa. Kalau dia rugi ataupun miskin, dia kata masa. Dia selalu kata macam tu. Dia meletakkan pada, kalau orang Melayu sebut nasib lah. Nasib kita lah. Nasib saya malang lah. Sedangkan benda tu adalah perbuatan Allah. Itu adalah kehendak daripada Allah Ta'ala. Kita tak boleh menyalahkan macam tu. Perbuatan ini tidak diredai oleh Allah kerana menisbahkan sesuatu yang berlaku kepada selain daripada Allah. Maksud menyakiti Allah dengan ucapan tertentu tidak melibatkan perasaan dan fizikal, tetapi ucapan itu tidak disukai oleh Allah. Ibarat akulah masa, dalam hadis ini tidak menunjukkan bahawa masa merupakan salah satu daripada nama Allah, tetapi ditafsirkan dengan 3 maksud. Allah pentadbir, Allah pemilik, dan Allah yang membolak-balikkan. Okay, tengok bawah tu. Para ulama muhakkin mengatakan bahawa sesiapa yang menisbahkan sesuatu kejadian kepada masa secara hakiki dengan meyakini bahawa masa yang menentukan, maka dia menjadi kafir. Maksudnya apa? Kalau kita kata saya berhajat pada manusia ni, tapi manusia ni dia tak boleh tunaikan. Dia memang tahu, dia je yang boleh bagi saya rezeki. Contohlah majikan ni. Dia je yang boleh bantu saya. Kalau dia memahami seperti itu, kafir. Tetapi namun jika dia menyebutkan ucapan ini tanpa berpegang kepada i'tiqad, maka dia tidak jatuh kafir, tetapi ucapan itu dimakruhkan kerana menyerupai perkataan orang kafir secara mutlak. Kalau dalam konteks yang Kak Irma tanya tu, kita hanya kecewa sajalah. Kawan tu mungkin tak tolong, kita ada hajat pada dia, dia tak tolong. Dia tak membantu kita, tapi kita meyakini ia adalah kehendak Allah. Yang nak memberi pun Allah, yang tak memberi pun adalah Allah, maka tak jadi masalah. Okay, sebab itu kita baca dalam zikir selepas salat, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'ul dzal jaddi minkal jadd. Kalau Allah Ta'ala memberi, tak ada orang boleh halang. Kalau Allah Ta'ala menghalang, tak ada orang boleh beri. Dan tak ada pun orang kaya yang boleh berikan apa-apa manfaat, melainkan hanya Allah sahaja. Kita mulia pun Allah, kita hina pun adalah daripada Allah. Macam itulah. Okay? Jadi tak jadi isu, tak jadi masalah. Hanya kerana kecewa. Melainkan kalau dia memang orang ni je boleh tolong saya, orang lain tak boleh tolong. Memang i'tiqad dia macam tu. Kufurlah kepada Allah. Harap-harap menjawablah soalan Kak Irma. Okey. Baik.
Kita tengoklah hadis yang berikutnya, hadis yang kedua, iaitu Allah Ta'ala menjamin kurniaan dan rezeki kepada orang yang beribadah kepadanya. Ini masih lagi dalam bab kebaikan. Tadi buat kebaikan dari sudut melakukan apa yang Allah perintah dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itu adalah kebaikan. Melakukan ibadah tu. Maka disebab itu mengundang pengampunan. Sekarang ni Allah Ta'ala jamin kurniaan dan rezeki kepada orang yang beribadah kepada dia. Buat baik, mengundang rezeki punya. Buat baik. Macam mana ibu-ibu duduk di JNI? Berapa lama dah ditubuhkan JNI? 2020 Ustaz. 2020. Macam mana keberlangsungan perjalanan ni? Macam mana keberlangsungan perjalanan kehidupan NGO-nya? Ada waktu sukar dan senang tu memang ada lah. Tapi Allah Ta'ala berikan Perlu kadang-kadang mujahadah Ustaz. Perlu mujahadah. Perlu mujahadah kan. Itu memang lumrah. Itu memang lumrah perjuangan kan. Mesti ada. Tetapi kita tak nafikan di hujung-hujung tu akan ada kesenangan, kenikmatan, bantuan, kemanisan, kita tak boleh nafikan. Dan itu yang kita boleh belajar dan lihat daripada Nabi SAW. Daripada Nabi SAW. Banyak perkara yang Nabi lalui tu yang tak boleh kita tepuk. Kita fikir, susah ni. Tapi ada je jalan keluar yang Allah Ta'ala berikan. Dan itu pelajaran yang dulu kalau ibu-ibu ikuti saya dalam kita ni tafsir surah Al-Anbiya, kita dah bincang dah. Banyak perkara yang kita tak terbayang berlaku pada para Nabi tu, tapi hujungnya Allah Ta'ala tetap akan berikan. Semisal macam Nabi Ibrahim. Sepanjang hayat dia berhajat adanya anak, tapi Allah tak kurniakan. Tapi di hujung perjuangan dia, Allah tunaikan. Allah Ta'ala perkenankan. Bahkan Allah beri lebih daripada apa yang dia minta. Dia nak anak je, Allah bagi anak, Allah bagi cucu. Tak cukup dengan tu, Allah jadikan semua zuriat dia Nabi pula. Dia mesti terlebih daripada apa yang dia ajarkan. Tapi masa menempuh, susah, dia tak senang. Sebab susah tu menjadikan kita ni ada belajar kebergantungan kepada Allah. Belajar kebergantungan kepada Allah Ta'ala. Nabi SAW daripada kecil lagi. Lahir kematian ibu, kematian ayah, datuk, pakcik, orang-orang sekeliling Nabi. Sebab adalah untuk membantu Nabi ni meletakkan kebergantungan kepada Allah. Manusia tak boleh tolong, ayah tak boleh tolong, keluarga tak boleh tolong. Yang menolong kita adalah Allah. Allah. Okey, baik. Kita tengok hadis yang kedua. Hadis ini riwayat Al-Imam Tirmizi dengan sanad yang hasan, iaitu kata Nabi SAW, Innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, Ya bana Adam, wahai manusia, tafarraq li'ibadati, isilah masa lapangmu dengan ibadah. Ada waktu lapang beribadahlah. Amla sadraka ghina. Okay, amla sadraka ghina. Maka aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan. Wa asudda faqraka, dan aku akan tutup dadamu dengan kefakiran. Ada satu cerita, ada seorang ni ditanya kepada seorang imam. Saya tak ingat nama imam ni. Yahya ataupun lain, saya tak ingat. Tapi dia kata apa pada imam ni? Dia kata, wahai imam, ma huwal faqar, dia kata. Apa itu fakir? Kata, wahai imam, apa itu fakir? Kalau saya tanya ibu-ibu, apa itu fakir? Apa itu miskin? Ibu-ibu jawab apa? Apa itu miskin? Susah, tak ada harta. Tak ada harta Lagi? Okey. Tapi kata imam ni, dia kata, al-faqru huwa khawful faqr. Al-faqru huwa khawful faqr. Kefakiran itu adalah orang yang takut miskin. Miskin yang sebenar adalah orang yang takut miskin. Yang tak ada harta satu perkara. Kadang-kadang yang ada harta pun miskin. Sebab dia takut nak berbelanja. Dia takut nak spendkan harta dia. Itulah kemiskinan. Sebab dia tak dapat manfaat daripada rezeki dia. Dia ada harta ni tapi takut berbelanja.
maka dia miskin dengan apa yang dia miliki. Okay. Kemudian dalam hadis ini mengajarkan kepada kita yang mana kita mengisi waktu lapang kita dengan ibadah kepada Allah, maka Allah Ta'ala lah yang akan memenuhi kekayaan di dalam kehidupan kita. Dan Allah Ta'ala akan tutup kefakiran dan kemiskinan kita. Wa illa taf'al, lalu kata Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman, tapi kalau kamu tak beribadah kepada Allah, tak melakukan ketaatan kepada Allah, malaktu yadaika syughla walam ashuddaka faqra. Kata Allah Ta'ala tak beri kekayaan, bahkan Allah akan berikan kesibukan. Dan Allah Ta'ala akan memberikan kemiskinan. Ni ayat ni ancaman Kadang-kadang kita tengok, keluar gelap, balik gelap. Kan? Dia kata tak cukup masa saya nak cari rezeki, tak cukup masa. Itu kerja, ni kerja, tak boleh nak spend masa dengan keluarga, tak. Kerja aja, kerja. Sibuk makin sibuk, tapi tak kaya-kaya. Tapi rasa makin miskin. Sebab hadis ni mengingatkan kepada kita, kaya tu adalah dengan beribadah kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah, Allah berikan kecukupan. Allah tambah rezeki, berikan kekayaan. Dan Allah tutup kemiskinan daripada kita. Tapi kita lupakan Allah, Allah sibukkan kita dan Allah tambah kemiskinan kepada kita. Sebab kita kena ingat, kita duk kejar rezeki ni, tapi jangan sampai melupakan Tuhan yang memberi rezeki. Menghairankan. Sibuk dengan rezeki, tapi lupakan Tuhan yang memberi rezeki. Sedangkan kita perlu bersama dengan Tuhan yang memberi rezeki, insya-Allah dapatlah rezeki tersebut. Seorang manusia ni, seorang hamba Allah ni, dia kena dia tak perlu rasa miskin kan, dia tak perlu rasa susah. Sebab dia ada Tuhan yang maha kaya. Saya suka gunakan contoh ni contoh yang paling mudah nak faham. Kalau ibu-ibu keluar kan, mungkin ada program agama ke di mana-mana, perasan tak? Bila ada ustazah-ustazah selebriti ke kan, ustaz-ustaz selebriti kan, kenapa ibu-ibu pergi tangkap gambar dengan dia? Tangkap gambar dengan ustazah-ustazah selebriti ke, ustaz-ustaz selebriti. Biasa ke tangkap gambar? Ke tak tangkap gambar? Tak tangkap gambar biasanya. Enggak. Tak tangkap gambar Saya jarang Ustaz, saya jarang. Jarang lah. Tak tangkap gambar sama, tangkap gambar dia jauh. Betul tak? Kenapa jadi macam tu? Betul. Sebabnya kita rasa kalau kita buat macam tu, kita dapat tompang glamour dia. Tompang dia punya macam apa yang ada daripada dia lah. Kalau kita rasa dia ni popular, kita dapat tompang popular dia. Kalau dia orang besar, kita rasa kita tompang kebesaran dia. Kan? Kalau dia cantik, kita rasa kita tompang kecantikan dia. Itu manusia. Tapi manusia balik tunjuk ke orang. Balik tunjuk orang sebab dia ada rasa sesuatu. Tapi bila manusia ni dia tahu Allah tu maha kaya dan dia bersama dengan Allah, sepatutnya dia kena rasa dia bersama dengan Tuhan yang maha kaya. Kita beramping dengan Tuhan yang maha kaya, sepatutnya kita rasa kaya ni. Sebab apa? Sebab kita bersama dengan Tuhan. Yang menjadikan kita rasa miskin, saya rasa saya tak cukup lah. Saya rasa saya miskin lah. Sebab kita ni tak bersama dengan Tuhan yang maha kaya. Tak akrab dengan Tuhan yang maha kaya. Faham maksud saya? Faham maksud saya? Boleh? Okay? Faham, Jadi, faham. Jadi sebab itu Allah Ta'ala sebut macam tu ada waktu lapang, beribadahlah kepada Allah Ta'ala. Sentiasa isi dengan ibadah. Allah Ta'ala berikan kecukupan, kekayaan dan Allah tutup pintu kemiskinan. Tapi bila kita tak beribadah kepada Allah, lupa kepada Allah, Allah tambah lagi sibuk dan Allah miskinkan kita. Okay? Allah miskinkan kita. Sudahlah sibuk, miskin pula. Rugi. Dah tak cukup tanah nak bekerja kan. Saya tak cukup tanah lah, tak cukup masa ni. Masa sangat mencemburi saya. Tapi kaya tak? Tak kaya. Sibuk saja. Sibuk panjang. Okay? Sebab itu ada waktu beribadah kepada Allah. Dan beribadah kepada Allah ni dijamin adanya barakah. Kita boleh nampak kalau kita solat awal waktu, sentiasa awal waktu, kita akan rasa waktu tu sempurna dah. Komplit dah. Tugas kita selesai dah. Kita akan rasa benda tu.
Tapi bila solat hujung-hujung waktu, aduh ni tak settle, tu tak settle, kelam kabut sana, kelam kabut sini. Ini barakah lah Baik, insya-Allah saya berhentilah dekat hadis ni. Kita akan jumpa lagi pada masa yang mendatang. Okay, masa yang mendatang. Mudah-mudahan manfaatlah. Mudah-mudahan bermanfaatlah pertemuan ni. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal-amal yang kita lakukan, insya-Allah. Baik, terima kasih kepada semua. Saya serahkan semula kepada Kak Irma. Baik, Ustaz nak buka soalan ataupun kita terus tutup je macam mana? Kita tutup Kak. Kalau Okay, Kak tanya baik. saya tutup saja. Tutup Baik saja. Ustaz, kita ikut Mungkin nak Ustaz pergi je. beraya ke apa, boleh. Baik, tak apa, kita jumpa minggu depan untuk soalan tu. Jazakallah khairan kathira buat Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamarul Zaman atas curahan ilmu dan pencerahan buat keluarga besar Gemenur Iman. Hanya Allah selayaknya membalasnya. Jazakumullahu khairan juga buat para hadirin dan pengimpak istiqamah serta para ahli takbir urus Gemenur Iman. Semoga Allah gantikan segala pengorbanan dan semangat kalian dalam jalan dakwah ini dengan kebaikan dan limpahan nikmat dan kebaikan dan nikmat. Diharapkan kita semua terus mengimarahkan kuliah asar pada 5.10 petang nanti bersama Al-Fadilah Ustazah Hajah Nurdiah binti Haji Kasmuri dengan pengajian fiqh berkitab Fiqh Mazhab Syafi'i. Saya dan tim pengurusan Gemenur Iman mohon ampun maaf atas silap dan kelemahan kami. Sebelum kita akhiri keberadaan kita di taman-taman syurga ni, saya mohon pimpinan bacaan tasbih kafarah dan suratul As daripada Ustaz. Sehingga bertemu lagi, akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.